السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man hajja falam yarfud wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh, atau kama qala, muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, man hajja falam yarfud wa lam yafsuq. Siapa yang buat haji dan dia tidak lalai, dan dia tidak buat dosa, dan dia tidak buat maksiat dalam tempoh haji itu, raja'a ka yaumi waladathu ummuh, dia balik daripada buat haji itu, dia bersih macam budak yang baru beranak daripada perut mak dia. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil mukadimah ni pasal ada sahabat-sahabat kita nak pergi haji tahun ni. Haji ni satu ibadat yang cukup besar dalam Islam. Maka dalam rukun Islam, dia kira lah sekali. Orang yang dah mengucap kalimah syahadah, orang yang dah semayang, orang yang dah tunai puasa, orang yang dah keluar zakat, orang semua lah sekali kemuncak kepada rukun Islam ialah haji. Satu ibadat yang merangkum semua sekali. Dalam haji itu ada akidah, dalam haji itu ada semayang, dalam haji itu ada belanja harta, dalam haji itu ada segala-gala. Maka tidak heran Nabi SAW kata, siapa yang dapat peluang pergi buat haji, dia jaga betul-betul haji dia daripada sebelum dia bertolak. Dia pastikan duit yang dia guna untuk nak pergi buat haji itu duit bersih. Sampai di sana dia buat haji elok-elok, dia jaga segala-gala benda yang dia nak kena jaga. Dia sempurnakan ibadat haji dia menepati kehendak Allah dan Nabi SAW. Raja'a ka yaumi waladathu ummu, dia balik main, dia ni umpama budak yang baru lahir daripada perut mak dia. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, atau kama qala, muttafaqun alaih. Nabi SAW kata, di antara umrah dengan umrah, Allah menebus dosa di antara keduanya. Kita pergi umrah, selang setahun ke apa kita pergi pula umrah. Orang yang hati dia sentiasa teringat nak pergi Mekah, nak menjadi tetamu Allah, orang yang macam ni Nabi SAW janji kafarah lima bainahuma. Di antara umrah yang dia pergi itu, Nabi SAW kata, Allah menebus dosanya.
Hati dia ingat nak pergi sana. Hati dia ingat nak jadi tetamu Allah. Hati dia teringat nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sahabat mai kata nak pergi melancong di Europe ke, atau sahabat mai kata nak pergi melancong di mana. Sama. Hati dia, aku ada duit, aku nak pergi sana. Aku nak jadi tetamu Allah, aku nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hati dia bergantung macam tu, kafaratun lima bainahuma. Allah kifarat dosa dia di antara dua umrah itu. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Manakala orang yang buat haji dan haji dia mabrur. Mabrur ni maksud dia baik. Orang yang buat haji dan haji dia memang baik sungguh, tak ada cacat, celah, cedera, rosak, tak ada, semua sempurna elok. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata laisa lahu jazaa illa jannah. Tak ada dah janji yang aku boleh bagi. Nabi kata melainkan syurga dia. Syurga untuk dia. Dua-dua hadis yang kita baca tadi muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama hadis mengatakan hadis itu sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah sebut dalam Quran, dia kata wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah yang kamu buat itu kerana Allah. Sempurnakan haji umrah ni maksud dia apa? Segala rukun dia, segala wajib dia, segala sunat dia, segala adab sopan dia, semua kita kena patuhi. Barulah haji dan umrah kita itu sempurna. Rukun dia, wajib dia, sunat dia, adab dia, sunnah mengikut seperti mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sempurnalah haji dan umrah kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ibn Abdurrahman bin Ya'mur radhiyallahu anhu, kata dia, anna nasan min ahli Najd atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Arafah fasa'aluhu fa'amara munadiyan fanada al-hajjul Arafah al-hajju Arafah man jaa lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adraka al-hajj ayyamu minan thalathah faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi atau kama qala. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi daripada Abdurrahman bin Ya'mur radhiyallahu anhu. Kata dia, sekumpulan penduduk Najd mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan masa itu Nabi tengah wukuf di Arafah. Nabi buat haji sekali. Tengah Nabi tu ada di Arafah, tengah Nabi tu wukuf di Arafah tu, mai sekumpulan penduduk Najd. Bila mai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'aluhu, dia bertanya Nabi. Maknanya depa tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haji. Depa mai jumpa Nabi, depa kata, ya Rasulullah, kami mai daripada satu tempat jauh semata-mata kerana nak tunai perintah Allah. Allah turunkan perintah wa azin fil nasi bil hajj, perintah manusia ni supaya mengerjakan haji, dan kami lah ni nak mai tunai ibadat haji macam yang Allah suruh. Tapi kami ni blur, tak nampak terang macam mana cara nak buat haji ni. Macam kita hari ni lah. Kita hari ni kalau tak ada kursus haji, kalau tak ada buku-buku tentang ibadat haji, kalau tidak ada kuliah-kuliah haji, kata-kata saja kita nak pergi buat haji, celarut. Nak pakai kain ihram tu pun tak tahu nak pakai lagu mana kalau kita tak belajar dulu. Apatah lagi nak tawaf, nak pusing macam mana, nak start dia macam mana, tang mana bangunan Kaabah yang boleh kita sentuh, tang mana yang tak boleh sentuh, tang mana yang kalau kita lalu membatalkan tawaf. Nak kena belajar, baru kita tahu macam mana cara nak buat haji. Maka apabila haji mula-mula difardukan oleh Allah, siapa pun tak tahu. Nabi SAW seorang aja yang boleh bagi tahu kepada semua sahabat yang ada macam mana nak buat haji.
Maka penduduk Najd ni, mereka mai daripada satu tempat lain. Mereka mai jumpa Nabi di Arafah. Bila sampai depan Nabi, fasa'aluhu, mereka tanya Nabi tentang haji ni. Fa'amara munadiyan fanada al-hajju Arafah. Nabi panggil satu orang hak suara deras. Nabi kata dekat dia, hang tolong Zat iklankan kepada semua orang hak ada ni bahawa al-hajju, yang dikatakan haji itu Arafah. Di situ tempat mula dia. Kalau kita tengok dalam senarai rukun haji, wukuf di Arafah itu rukun. Tidak sempat hadir di bumi Arafah dalam tempoh yang dikehendaki boleh menyebabkan gugur haji. Begitu pentingnya yang dikatakan bumi Arafah tu, kita duduk tengok bukan ada apa-apa, satu padang kosong, ada pokok-pokok sikit lah ni apa semua. Apa pentingnya tempat ni, sehingga kan apabila penduduk Najd jumpa Nabi SAW, tanya Nabi tentang haji, Nabi suruh satu orang ni seru bagi tahu, fanada, maka kata dia ni al-hajju Arafah, haji Arafah. Pentingnya bumi Arafah tu. Tuan-tuan tengok jemaah haji kita bila sampai di Arafah ni, apa benda dia buat di Arafah ni? Tak ada apa pun. Tidak menampakkan satu yang penting di Arafah ni. Sampai turun, dia tengok kemah dia, dia perhati tengok bilik ayam duk datang mana, dia mula duduk, dia start sembang pasal politik. Bawah kemah di Arafah tu, dia start buka tajuk politik. Dia kata tajuk ni tak mengantuk. Dia start sembang tu, sampailah nak bertolak ke Muzdalifah. Tajuk ni politik. Cerita orang tu, cerita orang ni, kau ni nak naik, kau ni nak jatuh, kau ni ada geng tang ni, kau ni nak buat ke, kau ni lagu ni. Begitu keadaan orang kita ketika buat haji di Arafah. Sedangkan hadis Nabi SAW menceritakan Nabi SAW semasa berada di Arafah ni, Nabi habis masa dengan bertalbiyah, Nabi habis masa dengan berzikir. Bila menjelang maghrib, dekat nak masuk maghrib, Nabi melepok di atas tanah. Nabi angkat tangan berdoa kepada Allah. Dalam hadis kata sampai nampak putih ketiak Nabi SAW. Nabi di Arafah begitu keadaan dia. Dia tak ada sembang benda lara, dia tak ada buat cakap benda-benda tak ada faedah. Sebaliknya Nabi SAW mengambil kesempatan bumi Arafah yang penuh barakah itu, Nabi SAW isi dengan ibadat penuh-penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi haji bukan senang, tuan-tuan. Takkah kita nanti sekali aja buat haji? Sekali, hak kita dapat peluang sekali tu, yang terbaik mungkin boleh buat-buatlah. Bila mai penduduk Najd ni tanya Nabi tentang haji ni, fa'amara munadiyan, Nabi perintah satu orang tukang seru, suara deras ni, fanada, dia pun keyau macam yang Nabi suruh. Kata dia al-hajju Arafah, haji itu ialah Arafah. Kemudian kata dia, man jaa lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adraka al-hajj. Siapa yang mai ke bumi Muzdalifah, dia panggil Al-Jam'u, itu Muzdalifah. Dia sampai di bumi Muzdalifah selepas tengah malam sebelum terbit fajar, maka dia juga mendapat haji. Maksudnya dia mendapat mabit di Muzdalifah. Begitu. Kemudian Nabi kata ayyamu minan salasah. Nabi kata hari-hari di Mina ada 3. Jemaah haji bila sampai di Mina, kena duduk di Mina tu, bila sampai hari 10 kena duduk 11, 12, 13. Maka Nabi kata ayyamu minan salasah. Hari-hari di Mina jemaah haji kena ada di sana 3 hari. Faman ta'ajjala fi yawmain fala ithma alaih. Tapi siapa yang nak cepat meninggalkan Mina, dia duduk 2 hari saja. Dia duduk hari 11 dengan hari 12. Dia terus nak balik ke Mekah, fala ithma alaih, tidak jadi salah bagi dia. Itu yang dalam khusus haji dia kata apa? Nafar awal. Orang yang memilih untuk meninggalkan Mina hari 12 balik ke Mekah, 13 tak ada dah, fala ithma alaih, tak ada salah. Jangan ada siapa pula piduk kata ni apa nak balik hari 12 ni kurang pahala. Tak ada. Nabi kata fala ithma alaih, tak ada apa. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaih. Macam itulah siapa yang nak mentakhirkan, nak duduk sampai hari 13 lepas tu baru nak bertolak keluar daripada Mina, fala ithma alaih. Sama aja. Nabi kata tak jadi salah apa-apa.
Nabi SAW sendiri dia tunggu sampai hari 13 baru dia bertolak ke Makkah. Tapi untuk mereka yang memilih hari 12 nak balik, fala isma alaih, tak ada salah apa. Macam mana orang kita kadang-kadang salah faham. Dia kata ni hampir ni nak buat haji apa? Dan dia kata aku diingat buat tamattu'. Dia kata awak tak buat ifrat. Dia ni tanya dia balik, ifrat dengan tamattu' ni beza apa? Dia kata ifrat lah bagus. Kalau hang buat tamattu' tak bagus, hang kena denda. Dalam kepala dia ada satu konsep. Dia ingat dam bagi orang yang buat tamattu' dengan qiran, dia kena dam seekor kambing. Dia duk ingat dam tu satu denda. Denda maksudnya compound. Compound maksudnya buat salah. Dia ingat lagu tu. Sedangkan Nabi SAW di kalangan ulama hadis mengatakan Nabi buat haji qiran. Haji qiran juga dam seekor kambing. Takkan Nabi SAW pilih untuk buat ibadat yang kurang baik kalau ada yang lebih baik. Dam itu bukan denda yang menunjukkan satu kesalahan. Dam bagi orang yang buat tamattu' dan qiran itu, dam itu satu ibadah. Dia buat satu korban, satu pahala ekstra dia dapat. Maka orang yang nak buat ifrat ke, dia nak buat tamattu' ke, dia nak buat qiran ke, tiga-tiga sabit daripada hadis Nabi SAW. Tak ada siapa lebih, siapa kurang. Ini satu benda kita kena faham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesempurnaan ibadah haji ni dia ambil kira banyak benda. Orang Arab beranak di Saudi, duduk di Saudi sampai mati di Saudi pun belum tentu dia dapat haji yang mabrur. Orang Sungai Pasiang, Sungai Petani, itulah sekali dia berpeluang pergi Mekah buat haji, entahkah Allah nak bagi dia haji yang mabrur. Bergantung kepada macam mana keadaan kita ketika kita buat haji itu. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmi yawman nahri duhan. Wa amma ba'da dhalik fa ba'da zawali syams. Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar pada hari 10 pada waktu duha. Daripada Arafah mai Muzdalifah, Muzdalifah masuk mai Mina. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mina sampai lebih kurang waktu duha. Nabi melontar Jamratul Aqabah pada pagi 10 Zulhijjah dalam keadaan Nabi naik unta. Nabi melontar daripada atas unta. Dan masa lontaran yang Nabi buat di Jamratul Aqabah pada pagi 10 Zulhijjah itu ialah waktu duha. Maka waktu duha itu menjadi waktu afdal melontar di Jamratul Aqabah. Wa amma ba'da zalik fa ba'da zawali syams. Tetapi lontaran selain daripada pagi 10 Zulhijjah, Nabi melontar ba'da zawali syams, selepas gelincir matahari. Maknanya hari 11, hari 12, hari 13 melontar di Jamratul Ula, Wusta dengan Aqabah, 7 biji itu ba'da zawali syams, selepas gelincir matahari, selepas masuk waktu zuhur. Itu yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Jadi cerita hari 13 suruh pergi melontar lepas subuh, itu tidak ada keterangan yang jelas daripada hadis Nabi SAW, melainkan dia adalah pendapat yang lahir daripada ulama tertentu. Jadi kalau kita ni piduk jadi tak apa kan, ni melontar lepas subuh ni, hadis kata melontar lepas masuk waktu zuhur, duk main sabut tu betul, buat nafar awal terus tak usah melontar hari 13. Hari 12 kita balik, fala isma alai. Tak ada nak jadi ralat dalam kepala otak kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada Qudamah bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmil jimal ala naqa laisa darbun wala qardun wala ilaika ilaik, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Qudamah bin Abdullah, sahabat Nabi,
Kata dia, aku tengok Nabi SAW melontar jamrah pada pagi 10 Zulhijjah. Nabi naik naqah, Nabi naik unta. Nabi bila dia sampai daripada Muzdalifah sampai ke Mina, Nabi melontar jamratul Aqabah pada pagi 10 tu daripada atas kenderaan, daripada atas unta. Nabi melontar. Manakala melontar pada hari 11, 12 dan 13, Nabi melontar sambil berjalan. Nabi pergi melontar. Itu keterangan dalam hadis Nabi SAW-nya begitu. Kata Qudamah, dia kata, aku tengok Nabi SAW melontar jamratul Aqabah pada pagi 10 Zulhijjah itu ala naqah, atas unta. Laisa darbun wala fardun wala ilaika ilaik. Dan Nabi SAW ketika melontar itu tak ada keadaan kelam kabut. Tidak ada pukul memukul, tidak ada halau menghalau, dan tidak ada kata yang tak elok, suruh orang ke tepi dan sebagainya. Nabi, tuan-tuan, Nabi SAW, dia lebih VIP daripada VVIP. Nabi Muhammad SAW ni VIP, ni very important person. Siapa yang lebih important dalam Islam selain daripada Nabi SAW? Nabi ini lebih VIP daripada VVIP. Pun begitu, hadis Qudamah menceritakan Nabi SAW ketika dia nak buat lontaran pada pagi 10 Zulhijjah itu, tidak ada pukul memukul, tolak menolak, halau menghalau, tak ada kata tepi, tarik, tak ada. Tidak ada. Masa Nabi melontar itu tidak ada keistimewaan, tidak ada privilege untuk Nabi. Sedangkan Nabi SAW, kalau dia buka mulut saja, orang mati untuk mempertahan dia pun ada. Tapi Nabi tak mau macam tu. Nabi mau dia serupa orang lain. Dia mau dia ni macam orang lain juga. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sama. Maka Qudamah kata Nabi SAW masa melontar ni tidak ada orang pukul memukul, tidak ada tolak menolak, tidak ada orang yang halau menghalau, suruh bagi jalan dan sebagainya. Wala ilaika ilaik. Tidak ada orang yang bercakap suruh macam tu macam ni, suruh pergi ke tepi, bagi laluan dan sebagainya. Tak ada. Demikian yang dibuat oleh Nabi SAW. Bagaimana tawaduknya Nabi ketika dia buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak ambil intipati daripada hadis-hadis yang kita baca, kita nak ambil intipati. Apa yang spesial sangat kita ni? Kalau Nabi yang spesial tu pun tak menuntut keistimewaan yang lebih-lebih. Apa kita ni siapa? Sampai kita nak minta lebih-lebih. Nabi yang istimewa itu tidak pernah minta sesuatu yang lebih istimewa. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ni Imam Nawawi petik, dia tulis dalam kitab dia Syarah Al-Muhadzab. Dia kata Aisyah radhiyallahu anha, satu hari dia kata ajaban lil mar'il muslim. Aisyah radhiyallahu anha dia kata ajaban lil mar'il muslim idza dakhala al-Ka'bah kaifa yarfa'u basarahu qibala as-saqf yad'u dhalik ijlalan lillahi ta'ala wa i'zaman. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah ma khalaqa basarah mawdi'a sujudi hatta kharaja minha. Aisyah kata, dia kata ajaban. Dia kata heran sungguhlah. Dia kata pelik sungguh, dia kata. Pelik apa? Heran apa? Lil mar'il muslim, bagi satu orang yang kalau dia betul-betul Islam, dia betul-betul orang Islam, idza dakhala al-Ka'bah kaifa yarfa'u basarahu qibala as-saqf. Macam mana satu orang yang klaim, yang mendakwa kata dia orang Islam, tiba-tiba dia dapat kesempatan masuk dalam Kaabah. Aisyah kata dia masuk dalam Kaabah tu, dia duk angkat mata, duk tengok atas bumbung Kaabah, duk tengok siling Kaabah. Macam mana dia kata satu orang Islam boleh buat macam tu? Dia kata. Ini yang orang Melayu duk kata ni, ustaz betul lah kita kalau masuk Kaabah kita tak boleh langut tengok ke atas. Depa kata kalau langut jadi gila. Dia kata orang Melayu.
Dia ustaz dia kata. Siapa kata? Dia kata saya pernah dengar ada satu depa beritahu. Depa kata kalau siapa berpeluang masuk Kaabah, jaga mata jangan duk tengok ke atas, takut jadi gila. Bukan gila. Atas ceritanya yang ni, cerita Aisyah. Aisyah kata ajaban, dia kata pelik, heran sungguh. Dia kata satu orang tu kalau dia kata dia orang Islam, tiba-tiba dia dapat peluang masuk dalam Kaabah. Mana mungkin satu orang yang kata dia Islam bila masuk Kaabah duk lagu tengok ke atas lagu tu? Pasal apa Aisyah kata lagu tu? Dia kata yad'u zalika ijlalan lillahi ta'ala wa i'zaman. Aisyah kata lagu tu, dia kata pasal apa? Pasal manusia ni, dia kata apabila dia dapat peluang masuk di dalam Baitullah, di dalam rumah Allah tu ijlal, kita kena ada satu rasa ijlalan lillah wa i'zaman. Kita kena ada satu rasa besarnya Allah Subhanahu wa taala ni. Tiba-tiba hari ni kita masuk di dalam rumah dia, kita kena rasa Allah ni Tuhan Maha Besar, dan kita kena rasa kita ni hina, mata kita tu kena tunduk bawah. Tu maksudnya kita pergi rumah orang, kita masuk rumah orang ni, adab kita jangan kita duduk, kita cakap dengan tuan rumah ni begitu je. Masuk suruh bunyi nak tengok. Kurang adab ni. Kurang adab. Kita masuk rumah orang, kita tunjuk hormat. Kita tunjuk hormat, kita duduk, mata tu selalu melewat sangat. Duduk elok-elok, tunjuk kata kita hormat. Ini pula rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah berkesempatan masuk, dia kata mana mungkin, Aisyah kata, kita dah masuk dalam rumah Allah, kita duk buat tengok macam kita tak hormat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh macam tu. Aisyah kata apa? Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah ma khalaqa basarahu mawdi'a sujudi hatta kharaja minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia ada peluang masuk ke dalam Kaabah, tak pernah aku tengok Nabi mengalihkan pandangan mata dia, melainkan dia hanya tengok tempat sujud sahaja sehinggalah dia keluar daripada Kaabah. Nak tunjuk kata macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hormat dia, besarnya Allah dalam hidup dia ni, tak tahu nak apa. Tak boleh dia nak angkat mata lebih daripada tu, melainkan dia tengok tempat sujudnya, dia berasa dia ni kecil di depan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Entah, kita jumpa hadis-hadis macam ni, kita tahulah yang kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni orang yang macam mana. Kita tak boleh ambil 100% mencontohi dia. Kita try dapat 5%, 10%, 20%. Kita boleh ikut terdaya kita. Setakat mana yang terdaya kita, kita cuba ikut dia. Cukuplah. Daripada kita tak ada ingat nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Muka surat 47. Muka surat 47 bab ma jaa fi salatil wusta annaha al-'asr wa qad qila innaha az-zuhr. Itu bab yang datang pada menyatakan sembahyang wusta, bahawasanya sembahyang wusta itu ialah sembahyang asar, dia kata. Dan sesungguhnya kata qil bahawasanya sembahyang zuhur. Cerita pasal dalam Quran sebut pasal sembahyang wusta ini, dia cerita sejak daripada zaman sahabat lagi dah macam-macam. Ada sahabat kata yang kata sembahyang wusta yang dimaksudkan dalam ayat tu ialah sembahyang asar. Ada sahabat kata dak, bukan asar, zuhur. Ada sahabat kata dak, bukan asar, bukan zuhur, maghrib. Ada sahabat kata dak, bukan asar, bukan zuhur, bukan maghrib, subuh. Ada sahabat kata dak, bukan asar, bukan subuh, bukan maghrib, bukan zuhur, Jumaat, dia kata. Semua ni diceritakan di sini bagaimana khilaf yang berlaku di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sendiri pun khilaf tentang benda ni. Ketahuilah saudaraku, salatul wusta ai al-fudla, artinya sembahyang wusta ataupun sembahyang yang terpilih. Maka padanya telah khilaf ulama daripada kalangan sahabat Nabi dan lainnya. Sahabat pun khilaf tentang benda ni.
Dengan sebab berbagai riwayat hadis, maka setengah kata sembahyang wusta itu sembahyang asar, dan kata setengah sembahyang wusta itu sembahyang zuhur, dan lain-lain lagi. Dan telah dikeluarkan hadisnya oleh At-Tirmizi, menunjukkan dia sembahyang wusta itu ialah sembahyang asar. Kata dia, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul wusta salatul asri. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang wusta ialah sembahyang asar. Itu satu hadis. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis sahih. Dan dikeluarkan oleh At-Tirmizi satu hadis lain, kata dia an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salatul wusta salatul asri. Maksudnya daripada Samurah bin Jundub, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sabda Nabi, bermula sembahyang wusta itu ialah sembahyang asar. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali, dan daripada Abdullah bin Mas'ud, dan daripada Aisyah, dan daripada Hafsah, dan daripada Abi Hurairah, dan daripada Abi Hashim bin Utbah. Dan katanya lagi, bermula hadis Samurah pada sembahyang wusta itu ialah hadis yang hasan, dan ialah perkataan kebanyakan ulama daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain daripada mereka itu. Dan kata Zaid ibn Sabit dan Aisyah, bermula sembahyang wusta itu ialah sembahyang zuhur. Tuan tengok khilaf. Majoriti sahabat kata yang dimaksudkan sembahyang wusta itu ialah sembahyang asar. Tapi Aisyah isteri Nabi sendiri, dia kata dah, wusta itu zuhur, dia kata. Zaid bin Sabit, salah seorang katibul wahyi, penulis wahyu zaman Nabi, dia pun kata sembahyang wusta itu sembahyang zuhur. So bertengkar tak ada guna. Sembahyang apa pun semua pun penting. Macam tu dia. Baik. Dia kata, dan kata Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, bermula sembahyang wusta itu ialah sembahyang subuh. Ibnu Abbas pun bukan kecil anak. Dia pula kata apa? Dia kata sembahyang wusta itu ialah sembahyang subuh. Dia kata. Itu juga pendapat daripada kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kata Imam Nawawi, telah bersalah-salahan ulama daripada kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan mereka yang kemudiannya pada sembahyang wusta yang tersebut dalam Quran itu. Maka kata satu jamaah ialah asar. Setengah daripada mereka yang mengatakan wusta itu asar ialah Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Abu Ayyub, dan Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas, dan Abu Sa'id Al-Khudri, dan Abu Hurairah, dan Ubaidah As-Salmani, dan Hasan Al-Basri, dan Ibrahim An-Nakhai, dan Qatadah, dan Ad-Dhahhak, dan Al-Kalbi, dan Maqatil, dan Abu Hanifah, dan Ahmad, dan banyak. Kata sembahyang wusta itu ialah sembahyang asar. Itu ada nama-nama para sahabat Nabi yang berpendapat mengatakan wusta itu sembahyang asar. Kemudian bawah tu dia cerita benda yang sama. Lalu dia sebut nama-namanya Ikrimah, Mujahid, Ar-Rabi' bin Anas, Malik bin Anas, macam-macam. Sampailah bawah tu. Dia kata, sebelum tu dia kata, dan yang sahih daripada ini segala qaul ialah dua qaul, iaitu asar dan subuh. Dan yang lebih asahnya ialah sembahyang asar. Habis. Kita pegang yang tu. Sembahyang asar ni dia jadi sembahyang yang berkelebihan. Pasal apa? Di kalangan ulama tafsir kata pasal banyak orang miss. Banyak orang miss. Pasal apa? Time tu time sibuk. Time sibuk. Orang balik pejabat. Kalau hak kerja belah Pulau Pinang, Tanjung tu, jambatan dengan duk repair lah ni, sangkut-sangkut sampai ke rumah, maghrib. Terlepas sembahyang asar. Ramai orang terlepas. Asar ni secara tak sedang. Ramai orang terlepas sembahyang asar. Dan satu lagi pendapat yang juga masyhur, kata sembahyang yang berkelebihan ini ialah sembahyang subuh. Pasal apa? Pasal mengambil kira subuh juga ramai orang yang terlepas. Maka dua ni yang masyhur di kalangan yang banyak-banyak. Tuan-tuan boleh tengok muka sebelah. Dia kata bab ma jaa fi karahiyati salah ba'da al-'asr wa ba'da al-fajr. Itu bab yang datang pada menyatakan tegah sembahyang sunat
selepas sembahyang asar dan selepas sembahyang subuh. Ini semua kita tahu. Lepas sembahyang subuh tak boleh sembahyang apa-apa kecuali di Masjidil Haram. Di tempat lain lepas sembahyang subuh kena tunggu sampai dah matahari naik kadar segala. Dia kata waktu duha baru boleh start sembahyang pula. Dan lagi satu ialah selepas sembahyang asar. Tak boleh buat sembahyang sunat apa-apa, dia kata. Cuba kita baca apa cerita dia. Ketahuilah saudaraku, bermula sembahyang sunat sebagaimana tafsil, sebagaimana detailnya yang akan datang telah tertegah pada syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Demikian hadisnya. Dia kata Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu ghaira wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Umar bin Al-Khattab wa kana min ahabbihim ilayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil salah ba'da al-fajr hatta tatlu'a asy-syams wa 'anil salati ba'da al-'asr hatta taghrub asy-syams. Diriwayatkan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dengar bukan seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setengah daripada mereka ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan adalah Umar itu satu orang daripada orang yang sangat kasih kepada aku. Ni Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Dia kata Sayyidina Umar cukup sayang kat dia. Kita dah baca dah dulu di masjid ni pun kita dah baca cerita bagaimana Umar Al-Khattab semasa dia jadi khalifah. Semasa dia jadi khalifah Rasulullah, dia lantik Abdullah bin Abbas menduduki kerusi majlis syura pada masa dia. Sehingga kan sebahagian daripada sahabat dia rasa uncomfortable, rasa macam tak rasyong, orang macam tak selesa. Pasal sahabat-sahabat lain semua senior-senior. Tiba-tiba Sayyidina Umar pergi ambil ni Abdullah bin Abbas ni main duduk seorang, sedangkan dia muda. Abdullah bin Abbas ni Nabi wafat umur dia baru 13. Muda dia macam tu. Nabi wafat umur 63. Masa Nabi umur 63, dia baru umur 13. Dia orang muda. Dia dan belajar daripada Nabi ni masa budak-budak lah. Umur 13 Nabi dah wafat. Lepas tu dia ambil hadis daripada sahabat-sahabat lain. Tapi dia istimewa dia apa? Semasa lahir dia, Nabi doakan dia. Nabi dukung dia, Nabi doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Nabi minta, ya Allah, bagilah budak ni faham dengan agama dia, dan bagilah dia ni alim tentang tafsir Quran. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dia jadi orang hebat. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi, dia jadi orang hebat. Dan orang yang paling sayang kat dia ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cuma Umar pun orang hebat, tapi Umar cukup sayang dekat dia. Dan sayangnya Sayyidina Umar dekat dia ni, dia rakamkan benda ni di dalam kata-kata tadi. Dia kata apa? Dia kata di kalangan orang, daripada kalangan para sahabat Nabi yang bercakap tentang soal larangan semayang lepas subuh dengan lepas asar ni, ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Wa kana min ahabbihim ilayya. Dia kata daripada kalangan orang yang paling sayang dekat aku. Dia kata Umar Al-Khattab cukup sayang dekat aku. Dia kata bahawasanya Nabi SAW menegah dia daripada sembahyang, kemudian daripada sembahyang subuh sehinggalah terbit matahari, dan daripada sembahyang kemudian daripada asar sehinggalah masuk matahari. Ramai sahabat yang bagi tahu kata Nabi pesan sangat-sangat, lepas subuh tak boleh sembahyang sehingga terbit matahari, lepas asar tak boleh sembahyang, maksudnya tak boleh sembahyang sunat sehinggalah ghurub, terbenam matahari. Di antara yang dengar Nabi kata ni ialah Sayyidina Umar Al-Khattab, satu orang sahabat yang cukup sayang dekat aku. Dia kata begitu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali dan daripada Ibni Mas'ud dan daripada Abi Sa'id dan daripada Uqbah bin Amir dan daripada Abi Hurairah dan Ibni Umar dan Samurah bin Jundub dan Abdullah bin Amr dan Mu'adz bin Afra dan banyaklah, dan lain-lain lagi. Dia kata, dan katanya hadis ini hadis yang hasan lagi sahih.
dan dikeluarkan seumpama ini oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, dan dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab dia Al-Um. Maknanya benda ni cukup kuat. Larangan sembahyang sunat lepas daripada sembahyang subuh, dan larangan sembahyang sunat lepas daripada sembahyang asar, ini adalah larangan yang kuat. Sekali lagi dia diceritakan kita pengecualian sembahyang apa yang boleh buat. Dia akan beritahu sekali lagi. Masalah dia kata makruh sembahyang kemudian daripada subuh dan asar. Kata At-Tirmizi, dan ialah yakni hadis tadi perkataan kebanyakan fuqaha daripada sahabat Nabi SAW, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu, bahwasanya menegah mereka akan sembahyang kemudian daripada sembahyang subuh sehinggalah terbit matahari, dan kemudian daripada sembahyang asar sehinggalah masuk matahari. Dan adapun qada segala sembahyang fardu yang luput, maka tidak mengapa disembahyangkan kemudian daripada sembahyang asar dan kemudian daripada sembahyang subuh. Dia kata bagi sembahyang qada dibenarkan. Qada sembahyang fardu, maksudnya dia bukan saja-saja tinggal dengan niat nak qada dah. Maksudnya dia betul-betul terlena, misalnya terlena, jaga-jaga 7.30 lah. 7.30 waktu yang dilarang sembahyang. Dia tak sembahyang subuh lagi sebab jaga lambat, maka dia sembahyang subuh pada masa tu. Subuh dia sudah menjadi subuh qada, pasal dah keluar waktu, maka itu tidak salah. Ataupun tidur petang ni, lepas zuhur tidur, kuno-kuno nak ambil sunat, tahu sampai maghrib. Jaga-jaga dia duduk jadi ni nak maghrib ke baru subuh ke apa, dia nak buat kunut pula. Memang dia bangkit time tu dia jadi tak tawan. Bangkit-bangkit dia duduk main pukul 7.10 minit, ataupun bangkit-bangkit duduk main 6.50. 6.50 ni duduk tengok ni, dia lagu nak gelap, tak gelap lagu nak cerah, tak cerah ni dia kuih nak gelap kan, dia kuih nak cerah ni. Dia jadi manyau, masuk pancong, ambil ayat semayang apa-apa semua, semayang subuh. Bini berimam belakang pula. Cantik kan? Dia jadi lagu tu kan? Jadi dalam kes yang macam tu, orang yang dia memang dah ada sebab terlena dan sebagainya, bangkit-bangkit tengok mata dah jadi macam tu, waktu tu dah jadi waktu haram semayang sunat dan sebagainya, dia nak kena semayang, dia tak semayang fardu lagi, dia semayang pada waktu-waktu yang macam ni. Dia kata itu tidak salah. Bahawasanya menegah mereka semayang kemudian daripada subuh sehinggalah terbit matahari, dan kemudian daripada asar sehinggalah terbenam ataupun masuk matahari. Dan adapun sembahyang qada segala sembahyang fardu yang luput, maka tidak mengapa disembahyangkan kemudian daripada asar dan kemudian daripada subuh. Baik, masalah dia kata waktu-waktu yang dimakruh akan sembahyang sunat di dalamnya. Kata Imam Nawawi, terhimpun di dalam beberapa hadis. Yang ni dia ambil intipati hadis dia terus, dia tak bermain ada hadis yang banyak-banyak tu. Tegah Nabi SAW daripada sembahyang sunat. Satu, dia kata kemudian daripada sembahyang asar sampailah masuk matahari. Yang kedua, kemudian daripada subuh sampailah terbit matahari. Yang ketiga, kemudian daripada terbit matahari sehinggalah matahari naik kadar segala. Yang keempat, waktu rembang sehinggalah gelincir matahari. Yang kelima, waktu kuning-kuning sehinggalah masuk matahari. Lebih kurang last time yang dia sebut tadi. Dan telah ijma' ummah atas makruh sembahyang sunat yang tak mempunyai sebab baginya di dalam segala waktu yang 5 itu. Sembahyang sunat yang tak ada sebab tak boleh buat. Baik, kita tengok lagi. Dan telah sepakat mereka itu harus sembahyang segala fardu yang ditunaikan di dalamnya. Dan telah bersalah-salahan mereka itu pada segala sunat yang ada baginya sebab. Sembahyang sunat yang ada sebab. Sebahagian ulama kata boleh, sebahagian ulama kata tak boleh juga. Ada dua pendapat. Seperti yang kata sembahyang ada sebab ni, seperti sembahyang tahiyatul masjid. Itu sembahyang ada sebab. Kita nak main sembahyang maghrib, kita main pukul 6.50. 6.50 itu lepas asar dan belum masuk maghrib. Jadi kita main, kita ambil ayat sembahyang, kita naik atas masjid, Allahu Akbar, sunat tahiyatul masjid. Boleh ke tak boleh? Kata lepas asar tak boleh buat sembahyang sunat. Sembahyang sunat tahiyatul masjid boleh, sebab dia sembahyang yang bersebab. Sebab dia apa? Sebab kita masuk masjid. Begitu. Baik. Dan sujud tilawah dan juga sujud syukur, ia ni juga ibadah.
Sujud tilawah dengan sujud syukur dalam mazhab Syafi'i mesti ada yang semayang, mesti menghadap kiblat, mesti tutup aurat, maka dia macam semayang. Maka boleh dilakukan sujud tilawah dan sujud syukur walaupun di dalam waktu-waktu yang dilarang semayang. Boleh. Dan kita main masjid pukul 6.50. Masuk masjid duduk sat dia buat telefon main. Angkat telefon apa? Ni apa nama anak telefon tak sat, bini kita telefon main. Dia kata anak telefon kata dia dapat naik pangkat. Misalan kata. Itu berita gembira. Kita terus sujud sekali. Sujud tu syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah bagi ke anak kita. Sujud syukur boleh buat walaupun pada waktu yang dilarang sembahyang sunat. Begitu. Dan sembahyang hari raya dan juga solat gerhana dan sembahyang mayat. Ini semua dibenarkan pasal dia sembahyang yang bersebab. Sembahyang raya. Sembahyang raya buat pukul 8 salahnya. Sembahyang raya buat pukul 8. Ada pula langkah hidup halang pula kata tak boleh ni, time ni haram sembahyang lah. Kacau. Orang berkatanya pasal apa pula orang duk buat ni sembahyang raya pukul 8 apa lama dah tak ada lepas kata apa tak boleh pun. Dia kata ni Ustaz Samsuri abang tak boleh abang kuih kita. Kalau dia abang di sini dia kata sembahyang raya boleh dia buat pada time yang macam tu. Ataupun solat gerhana berlaku pada time-time yang di apa ni. Ataupun sembahyang mayat. Mayat bawa mayat dah. Lepas asar orang angkat mayat bawa mayat. Kita kata jangan duk buat ni. Time ni time larang sembahyang ni. Taruh lagi lepas maghrib lagi baru kita sembahyang. Betul ke tak boleh? Siapa kata tak boleh? Tak Samsuri juga kata kena dua kali dia. Dia kata dia ni nak buat mazhab baru lah. Padahal dia silap benar. Abang ni betul lah. Maka sembahyang yang macam ni dia kata dibenarkan. Sembahyang mayat lepas subuh boleh. Sembahyang mayat lepas asar boleh. Tidak menjadi kesalahan. Dia kata dan qada sembahyang yang luput. Maka pada mazhab Syafi'i rahimahullahu taala dan pada satu taifah harus yang demikian itu semuanya dengan tiada makruh. Hak tadi sembahyang yang dia sebut tadi di sisi mazhab Syafi'i boleh dilakukan pada waktu yang dilarang sembahyang sunat. Begitu. Dan mazhab Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan lainnya bahawasanya masuk ia di dalam tegah kerana umum hadis tadi. Imam Hanafi tak boleh. Imam Hanafi berpendapat hak sembahyang-sembahyang yang disebutkan semua pun tak boleh. Dia kata pasal apa? Pasal hadis tadi dia habaq kata time-time ni tak boleh buat sembahyang. Dan hadis tak mengecualikan sembahyang apa. Maka kerana tu sembahyang apa pun tak boleh buat pada time tu. Itu pendapat Imam Abu Hanifah dia kata. Dan mengambil hujah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan segala yang sepakat mereka itu akan dia dengan bahawasanya sabit dia akan bahawasanya Nabi SAW qada dia akan sunat zuhur kemudian daripada asar. Nabi SAW pernah berlaku satu peristiwa. Nabi sembahyang zuhur. Lepas Nabi sembahyang zuhur ada rombongan main nak jumpa Nabi kerana nak masuk Islam. Nabi sembahyang zuhur. Biasanya lepas sembahyang zuhur Nabi akan buat sunat ba'diyah. Biasanya. Hari itu Nabi habis sembahyang zuhur bagi salam tengok ada sekumpulan duk tunggu nak jumpa Nabi dan depa ni orang yang baru nak masuk Islam. Ada satu hadis lagi kata pasal urusan harta. Nabi habis sembahyang zuhur urusan tu duk tunggu. Nabi ingat dia boleh pergi settle urusan tu dan sat lagi dia boleh buat sembahyang ba'diyah zuhur. Tengok tak ada. Kalang kabut dengan benda tu sampai masuk waktu asar. Nabi sembahyang asar. Lepas sembahyang asar, sahabat nampak Nabi sembahyang pula sunat 2 rakaat. Sahabat kata, ini apa ni? Hari tu abang kat kita kata tak boleh. Selepas asar tak boleh sembahyang apa-apa ni yang Nabi pergi sembahyang pasal apa? Dia pergi tanya Nabi. Katanya Nabi bagi tahu dia qada ba'diyah zuhur yang tadi dia tak ada buat. Ini yang kata Nabi tuan-tuan. Sembahyang sunat dia bisa buat kalau dia terlepas dia qada sembahyang sunat. Jadi Imam Syafi'i berpegang kepada hadis ni. Dia kata boleh buat sembahyang selepas daripada asar ni. Pasal apa? Pasal sabit Nabi SAW ada buat qada ba'diyah zuhur selepas daripada sembahyang asar. Tengok. Dia kata dan mengambil hujah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala akan segala yang muwafaqah mereka itu akan dia dengan bahawasanya sabit dia akan bahawasanya Nabi SAW qada dia akan sunat zuhur kemudian daripada sembahyang asar. Lihat masalah 108 akan datang dia akan cerita hadis yang kita sebut tadi.
Dan ini sarih, dia kata terang pada qada sembahyang sunat yang luput. Terang, hadis ni boleh dibuat hujah dan boleh berpegang dengan hadis ni. Kalau begitu, maka yang hadirah lebih aula lagi. Sembahyang yang hadirah yang ada depan ni, kalau kita dah selepas waktu, itu lebih lagi kita kena buat, walaupun pada waktu yang dilarang. Ada orang pernah tanya, dia kata, Ustaz, saya pernah jadi sekali sembahyang asar ni, saya tidur. Saya jaga-jaga ada dekat nak maghrib. Jadi saya nak kena sembahyang asar tak? Kita kena sembahyang. Hang sembahyang lagi asar? Dia kata tak ni kena sembahyang. Dia kata bukan time tu larang sembahyang ke? Tak boleh sembahyang ke? Oi. Dah kita kata hang tak sembahyang ni kena sembahyang dulu. Dan bukan time tu ada satu saya pernah baca tentang mana dia kata antara dua tanduk syaitan lah apalah. Saya dah lah terlewat sembahyang, dah nak jadi syaitan dah, pergi sembahyang telah tanduk tu pula dia kata. Nampak tuan, kekeliruan ni banyak benda tuan-tuan. Agama ni dia banyak benda yang kita kalau tak mengaji dia keliru. Tak mengaji dia keliru. Dia kata, telefon, Ustaz, ni saya nak turun pergi haji ni. Saya kata alhamdulillah, kata. Dah nak tanya Ustaz ni kain ihram ni, ujung dia ni dia rambu-rambu. Saya nak jahit ujung ni boleh tak? Nampak dah. Kita kata kain ihram hujung dia rambu-rambu. Jadi nak jahit maksudnya tak mau bagi rambu lah. Yang tu boleh kita kata. Tak. Bini saya ni dia buat cakap pandai, dia kata boleh. Saya kata mana boleh, pakaian berjahit tak boleh orang lelaki. Tanda nampak tu kekeliruan. Pasal dia duk dengar orang duk bagi kursus haji, duk abang kata orang lelaki tak boleh pakai pakaian berjahit. Dia duk faham kata tak boleh jahit lah. Nampak? Maksud dilarang orang lelaki pakai pakaian berjahit ni, pakai pakaian sentung. Kain pelekat tu jahit jadi sentung, masuk dalam sentung tu tak boleh. Kain tu kalau tak dijadikan sentung, walaupun dia kain berjahit tak salah. Tak usah kata kain ihram hak rambu hujung tu kita nak lipat nak jahit, tak salah. Kain pelekat tu pun kita boleh pakai nak buat kain basah mandi. Janji jangan masuk sentung, pakai kod lipat tu. Kain pelekat tu jangan masuk sentung, pakai kod. Walaupun dia kain pelekat yang berjahit, dia ada sentung, tapi kita jangan masuk sentung. Kita pakai balut. Kita pakai balut. Tidak salah walaupun kita dalam ihram. Bila dengar tu, betul ya Ustaz? Tak percaya pula kat kita. Tanya pula lagi. Betul ke Ustaz? Kita kata tak. Kita tanya orang lain pula. Kita kata begitu. Kita tanya orang lain pula. Nampak Ustaz? Kekeliruan. Pasal apa? Pasal penjelasan yang dia terima tu, dia rasa tak jelas. Maka dia keliru. Dia kata Ustaz ni saya banyak contoh keliru ni banyak kan. Dia kata ni saya sebelum saya mandi sunat ihram, sebelum saya pakai ihram, sebelum apa tu saya adalah pakai minyak atar. Dia kata lepas tu saya mandi apa-apa semua saya pakai ihram. Lepas tu saya pun niat ihram, masuk dalam ihram. Lepas tu dia kata wangi tu dah ada lagi kena dam Ustaz. Pula dah kan. Kita kata buka hadis tengok, Nabi SAW dah pakai dah ihram. Sebelum masuk dalam niat ihram tu, Aisyah lumuk wangi-wangian di badan Nabi. Sebelum masuk di dalam zon ihram, sebelum niat ihram, Aisyah lumuk di badan Nabi wangi-wangian. Larangan memakai wangi-wangian ni selepas kita dah ada dalam ihram tak boleh pakai. Sebelum tu bukan takat boleh, sunat. Pasal apa? Pasal Nabi buat macam tu. Oh dengar tu, betul ya Ustaz? Tanya lagi sekali, dua kali tanya, kita tak mau cakap lah. Susah. Benda ni sabit keterangan dia dan jelas di dalam hadis-hadis yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmatkan Allah, banyaklah. Cerita ni cukup banyak. Kan? Macam kita baca hadis di masjid mana pun ni, di Brown Garden ke apakah, Nabi SAW daripada Arafah Nabi main Muzdalifah. Daripada Muzdalifah Nabi masuk ke Mina. Bila Nabi sampai di Mina ni, macam-macam soalan sudah timbul. Mai satu perempuan mula-mula tanya Nabi, dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, perintah haji sudah mai. Sedangkan bapa aku syekhun kabir, satu orang yang cukup tua. Makna kata kalau bapa aku nak mai buat haji ni, dia dah tak boleh buat dah. Bolehkah aku buat haji untuk dia?
Tahun ni dia buat haji untuk dia. Tahun depan, bolehkah tahun depan aku mai buat haji untuk bapa aku yang memang tak boleh dah nak mai buat haji macam ni? Nabi kata hujji anka. Buat untuk dia. Nabi kata. Satu kekeliruan yang Nabi jelaskan. Mai pula satu orang, dia kata, ya Rasulullah, satu soalan juga nak tanya. Dia kata, tuan daripada Arafah mai Muzdalifah. Muzdalifah tuan mai Mina. Saya tadi daripada Arafah saya mai Muzdalifah. Daripada Muzdalifah saya terus pergi ke Mekah. Saya tawaf rukun. Lepas tawaf rukun, lepas saya baru saya mai Tami. Tak apa kata saya pergi tawaf rukun dulu, saya tak mai ke Mina dulu. Nabi kata apa? Wala haraj. Nabi kata tak ada masalah apa. Okey. Okey. Okey, makna kata buat cara macam tu tidak salah. Mai pula satu sahabat, ya Rasulullah, 2-3 lagi soalan tu. Mai kita dah baca di Masjid Ibrahim dan baru ni. Yang ini menunjukkan apa? Kekeliruan. Bila tanya, dapat penjelasan, oh, baru berasa lega. Oh, macam ni. Aku duk faham selama ni silap, dia kata. Begitu. Nah, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Dia kata begitu juga lah segala fardu yang diqada, maka lebih aula jua. Dan demikian jualah sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah apa semua ni, mayat dah mai segerakan. Tak bagus tuan, mayat ni tak bagus. Kita lengah-lengahkan, kita lambat-lambatkan, tak bagus. Kadang-kadang kita punya budaya kita di sini ni, nak sembahyang mayat nak panggil kereta daripada 30 masjid, daripada 60 masjid. Masjid daripada mana hala jauh tu kita panggil mai. Dia dengan nak keluar mai tah ke blok ke atas ke apa, dengan hujan lebat ke apa ke, dia sampai lambat. Duk tunggu ni. Duk tunggu, duk tengok jalan ni, duk kira envelope pula, duk ada orang lagi tak main. Mayat duk tahap tu. Tak bagus tuan-tuan. Berapa ada jalan lah. Mayat tu mesti disegerakan. Tak sah lah sampai macam tu kita seksa mayat tu. Kesian kat dia. Kesian kat dia. Khabar baik duk tunggu dia dalam kubur tu. Duk panggil dia. Kubur tu duk nak jadi taman syurga untuk dia. Kita duk tahan dia. Kita duk lewat-lewatkan dia. Kita berdosa. Nah, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Masalah saya kata, sembahyang yang dimakruhkan, sembahyang di dalam waktu karahah. Ya saudaraku, telah lalu di dalam masalah tadi menerangkan setengah-setengah daripada sembahyang yang dimakruhkan sembahyang. Maka ini hendak menerangkan beberapa masalahnya lagi. Dan tersebut di dalam kitab Al-Mazahibul Arba'ah. Telah berkata ulama Syafi'i, makruh akan sebagai makruh haram sembahyang sunat yang tidak ada baginya sebab dan tiada tersimpul ia di dalam 5 waktu yang tersebut tadi. Adapun sembahyang yang ada baginya sebab yang terdahulu seperti di atas tadi, seperti tahiyatul masjid, seperti sunat wudu, seperti sunat tawaf, maka bahawasanya sah ia dengan tiada makruh dalam segala waktu yang 5 tadi. Kerana ada sebab yang terdahulu, iaitu tawaf, iaitu wudu, iaitu masuk masjid. Itu sebab kita tawaf. Lepas sembahyang subuh di Masjidil Haram, lepas sembahyang subuh kita bangkit pergi tawaf sunat. Kita bangkit pergi tawaf sunat. Tawaf 7 pusingan di belakang makam Ibrahim, Allahu Akbar, sunat tawaf. Sedangkan masa tu masih di dalam waktu haram sembahyang sunat. Boleh tak boleh? Dia kata boleh. Sebab apa? Satu, memang Masjidil Haram tak ada larangan sembahyang bila pun. Yang kedua, memang boleh. Time tu pasal apa? Pasal dia sembahyang yang bersebab. Sebab tawaf ada satu sembahyang sunat. Demikian juga dia kata dengan sunat-sunat yang dia sebutkan tadi ni. Itu juga dibenarkan, sunat wudu dan sebagainya. Dan begitu juga sembahyang yang ada baginya sebab yang menyertainya, seperti sembahyang minta hujan, sembahyang gerhana, maka bahawasanya sah dia dengan tiada makruh juga. Kerana ada sebab yang menyertainya, iaitulah kemarau, hilang matahari dan sebagainya. Adapun sembahyang yang ada baginya sebab yang takhir, dia kata sebab yang boleh dilewatkan, seperti sembahyang istikharah, sembahyang taubat, maka bahawasanya tiada sah ia kerana takhir sebabnya. Itu sembahyang yang boleh dilewatkan, nak pergi gelut buat time tu juga, itu tak elok lah. Sembahyang tu boleh dilewatkan. Dia kata sembahyang istikharah, kita ni dapat 2 tawaran kerja. Satu kerja kelang, satu lagi kerja apa. Kita dapat 2 tawaran kerja, nak pilih hak mana satu. Ataupun dapat 2 kelang, kelang A dengan kelang B. Kita nak terima kelang A ke kelang B. Hak tu buat malam lagi pun boleh. Dah nak pergi gelut buat time, hak tak boleh sembahyang tu juga nak buat masa itu, dia kata tak boleh.
Pasal sebabnya itu boleh ditakhirkan, dia kata. Dan diistisnakan, dikecualikan daripada yang demikian itu sembahyang di Makkah. Dia beritahu dah. Di Masjidil Haram dia kata maka bahawasanya sah dia dengan tiada makruh barang mana waktu daripada waktu karaah. Dan jika ada dia khilaful aula sekalipun boleh, memang boleh. Dan dikecualikan lagi iaitu daripada waktu rembang hari Jumaat. Hari Jumaat waktu rembang tu dikecualikan boleh kita sembahyang sunat pada masa tu, hanya pada hari Jumaat. Maka bahawasanya tiada haram padanya sembahyang. Juga haram sembahyang semata-mata iaitu kerana iaitu kemudian daripada duduk khatib di atas mimbar pada hari Jumaat. Khatib dah duduk atas mimbar dah, duduk baca khutbah dah, kita duduk pergi buat sembahyang macam-macam, tak boleh. Khatib sudah ada atas mimbar, kalau kita main, kita hanya dibenarkan buat sembahyang sunat tahiyatul masjid sahaja. Habis. Kan? Saya pergi jadi satu syekh jahil pula, masuk main, tengok khatib duduk ada tahiyat masjid 2 rakaat. Habis bangkit pula buat sunat wudu apa pula dah. Cari bangkit pula. Yang tu orang kata banjir tu kok boleh tak. Apa? Kan? Ini dia beritahu di sini, dia kata apa? Maka dia kata kalau sekiranya hari Jumaat, dia kata khatib pula sudah duduk di atas mimbar pada masa tu, yang boleh buat ni sunat tahiyatul masjid sahaja. Bukan takat sunat buat, Nabi suruh. Nabi baca khutbah, tengah baca khutbah mai satu orang masuk terus duduk. Nabi kata dekat dia, qum fasalli rak'atain. Bangkit, Nabi kita sembahyang 2 rakaat. Menghormati masjid, tahiyatul masjid. Nabi suruh sampai macam tu sekali. Baik, dia kata melainkan tahiyatul masjid, maka bahawasanya disunatkan dia. Masa khatib tengah baca khutbah baru kita mai, sunat tahiyatul masjid tu dia kata disunatkan kita buat. Begitu. Ada orang tanya, Ustaz, kalau kita mai lambat hari Jumaat, khatib tengah baca khutbah, sunat juga ke buat tahiyatul masjid? Dia tanya begitu. Ya, sunat. Cuma kalau boleh tak satu langkah mai depan lah. Dah main lambat tunjuk orang semua pula. Main lambat sembahyang ujung-ujung belakang tu. Kan? Ada orang tu main lambat. Ni masuk main pergi depan. Langkah bawa orang tu pun mengurangkan pahala jemaat dah. Kalau nak duduk depan, main awal. Orang yang main awal pula duduk depan. Ada juga ni satu penyakit juga. Main awal tapi duduk di ujung-ujung tu. Jadi dia blok laluan orang nak main ke depan. Dia cerita dia, main awal duduk depan. Begitu je. Siapa main kendian, belakang. Main awal duduk belakang pun tak bagus. Main lambat nak duduk depan pun tak bagus. Main awal duduk depan, itu paling bagus. Baik. Tak ada dia duduk langkah masuk, semua orang duduk tengok dia. Dia macam jebat masuk. Main ambil betul-betul depan tangga mimbar ni. Khatib tengah duduk baca khutbah pun nak cuak. Dia ni nak lompat naik duduk sebelah aku ke apa kan. Sembahyang betul-betul tangga khatib baca khutbah tu. Manusia ni, ya Allah, tuan. Kita ada 5 orang anak pun kadang-kadang 5 perangai tu ada. Ni manusia daripada berapa kampung tu ada. Ni sembahyang di masjid ni dia tak tahu berapa perangai tu ada. Ya Allah, takut kita bila tengok tu. Ni awak dia buat begitu ni kan. Mengaji, bila kita mengaji kita dapat cerdik tu, kita dapat cerdik itu kita dapat. Kita dapat contoh banyak dah orang mengaji tapi dia tak dapat cerdik. Ini pun kacau kan. Saya buat contoh banyak kali apa dia tu, surau lebuh raya. Surau lebuh raya tu untuk musafir, orang yang musafir, orang yang perjalanan jauh. Jadi masing-masing singgah tu ramai tempat terhad. Dia naik pergi jadi imam, baca Yasin pula. Ya Allah. Ya orang di luar duduk queue nak masuk maghrib pula waktu pendek. Dia ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata punggah lah. Dia ingat dia dah ambil 5 ayat saja kan, dia ambil. Dia nak habis. Jadi cerita ni pasal kita kena dah. Kita kena dah. Ya Allah, kata. Hak orang tak boleh semayang satu. Ni hak singgah semayang ni pun dia nak pi lagi satu perjalanan jauh lagi tu. Kena di tol Sungai Dua, dia Sungai Petani. Kena di tol Sungai Dua, dia nak pergi Johor Bahru. Kena Yasin tahun tu patah balik. Tak pergi Johor Bahru. Maksud dia apa tuan-tuan? Mengaji. Bukan tak mengaji. Kalau tak mengaji dia tak apa surah Yasin tu. Dia mengaji tapi tak cerdik. Mengaji kena mengaji, cerdik kena ada.
Cerdik itu apa dia? Menepati macam mana suruh agama. Nabi habaq macam mana, lagu mana, macam tu kita buat. Itu cerdik nama dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia benda-benda macam ni dia nak beritahu dekat kita. Dia kata maka jangan lebih daripada 2 rakaat. Bagi orang yang mai sembahyang jemaat, mai-mai khatib tengah 2 khutbah dah. Dia ni hanya disunatkan buat sunat tahiyatul masjid dengan syarat dia kata jangan lebih daripada 2 rakaat. Jangan duk pergi buat apa dah lebih pada tu. Maka jika berdiri hendak mengerjakan rakaat yang ketiga, kata dalam mazhab Syafi'i, nescaya batal semua sembahyang. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat. Kalau dia buat bantah, dah habis 2 lagu nak pulun lagi, melingkup semua sekali dia kata. Pasal apa? Pasal dia menyalahi nas yang ada. Nas kata apa? Sembahyang sunat tahiyatul masjid sahaja 2 rakaat. Begitu. Baik, masalah sahabat Nabi SAW kasihkan sahabat. Ini yang indah di kalangan sahabat Nabi ni. Indah dia apa? Di kalangan sama sahabat tu dia sayang, menyayangi, kasih, mengasihi. Sayyidina Abu Bakar sayang dekat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sayang dekat Sayyidina Osman. Sayyidina Osman sayang dekat Sayyidina Ali. Sama-sama sahabat ni sayang kepada sama-sama mereka. Ini satu manis yang ada pada zaman tu. Dia kata sahabat Nabi sayang kepada sama-sama sahabat. Saudaraku, dia kata dalam masalah tadi menyebutkan bahawa Abdullah bin Abbas telah berkata bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab, seorang daripada sahabat Nabi yang rapat, lagi mentua kepada Nabi SAW, tetapi amat kasih kepadanya, yakni kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab ni contoh hebatlah nak banding dengan Abdullah bin Abbas yang Nabi wafat dia baru umur 13. Budak muda, budak kecil. Umar Al-Khattab masa tu dah senior dah orang hebat dah. Sayyidina Umar ni jasa dia untuk Islam ni tak terbilang dah, banyak dia. Tumpah darah untuk Islam ni terbukti. Begitu kedudukan dia sayang kepada ni budak yang baru nak membuat jasa ni. Dia dah sayang dah. Itulah yang menyebabkan Abdullah bin Abbas tak boleh lupa kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata satu daripada sahabat Nabi yang paling sayang dekat dia kata. Baik, apa cerita ni? Dia kata, maka kerana apa Sayyidina Umar itu sayang sangat kepada Abdullah bin Abbas ni? Kata dia adalah Umar Al-Khattab pada masa ia menjadi Amirul Mukminin sangatlah dipermuliakannya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu. Ni yang kita cerita tadi ada. Dia kata kerana adalah Abdullah bin Abbas itu seorang sahabat Nabi yang masih muda, tetapi cukup besar alim dia. Itu dia. Muda tapi alim ni, Masya Allah. Dia menguasai ilmu, dia menghayati ilmu. Umar kasih dekat dia kerana dia ada nilai-nilai itu pada diri dia. Ialah yang didoakan oleh Nabi SAW dengan kata Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kita cerita tadi ada dalam kitab ni. Dia kata apa? Nabi SAW pada hari kelahiran dia, Nabi pergi doa dekat Abdullah bin Abbas ni, sepupu Nabi. Dia anak Al-Abbas, Nabi anak Abdullah. Abdullah dengan Abbas dia 2 beradik. Maka dia sepupu Nabi. Bila lahir dia, Nabi pergi dukung, Nabi doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maksudnya, wahai Tuhanku, berilah olehmu akan dia cukup reti pada agama. Ajarlah olehmu akan dia ilmu tafsir Quran. Itu dia. Maka dengan kerana tu mengambil contoh daripada doa ini yang Nabi baca kepada Abdullah bin Abbas, kita kalau dapat anak, inilah doa yang kita nak doakan. Dan biasanya doa ni dibuat pada hari ke-7. Hari kita nak buat cukur rambut dia. Hari itu juga kita buat tahnik, yang kita belah mulut ke dia ni. Kalau Nabi dia ambil kurma, dia mama bagi hancur dalam mulut dia, dalam mulut Nabi yang mulia ni, Nabi ambil, Nabi cekah mulut budak ni, Bismillahirrahmanirrahim, Nabi baca doa ni, Nabi sapu di langit-langit dia. Tahnik tu daripada perkataan al-haqnu, maksud dia langit-langit. Tahnik maksudnya sapu satu benda di langit-langit budak baru beranak. Nabi buat begitu. Maka ambil contoh atas sunnah itu. Kita hari ni buat anak kita begitu. Kita buat sendiri tak apa, tak gaduh duk panggil orang-orang lain mai pada kita buat sendiri pun tak apa anak kita.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata dengan sebab doa Nabi yang berkat itu, maka sudahlah Abdullah bin Abbas ini sebesar-besar alim daripada kalangan sahabat berkat doa Nabi SAW. Tuan-tuan dapat ke dia. Padahal ia berumur 13 tahun ketika ditinggal oleh Nabi SAW. Itu dia ada berita. Nabi wafat, dia baru umur 13. Kecil lagi ya, kita 13. Duk angkat tayar basikal buat jalan. Umur 13. Duk jauh sekolah. Jenuh guru di sekeliling hambat, polis pun duk hambat. Umur 13 kita ni, dia lambat sekali. Sahabat dulu macam ni cerita dia. Umur 13, umur dia baru 13, Nabi sudah wafat. Dan jadilah kerana alimnya itu, sentiasalah dia ni didudukkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab di sisinya. Itu dia. Umur baru 13, 14, 15, baru belasan tahun. Sayyidina Umar ni kira duk bawa dia pergi mana pun. Macam mana kita baca hadis, banyak-banyak hadis cerita tentang Nabi SAW. Dia sayang siapa? Di antaranya dia sayang kepada Usamah bin Zaid, anak angkat dia. Anak Zaid bin Harithah yang juga anak angkat dia. Kan kita baca hadis di Barang Garden baru ni. Nabi dalam nak pergi buat haji tu, Nabi bawa Usamah bin Zaid naik satu kenderaan dengan Nabi. Tu sayang lah tu, sayang. Daripada ramai-ramai ada ni, ada ikut rombongan Nabi ni, Nabi pilih ni Usamah bin Zaid bagi naik satu kereta dengan Nabi. Istimewa kan? Istimewa. Semua orang kalau boleh lah, kalau kena cabut undi pun cabut undi. Nak pergi duduk satu kereta, satu kenderaan dengan Nabi. Kereta masa tu unta lah kan? Nak pergi duduk satu kenderaan dengan Nabi ni, kalau kata cabut undi, sanggup cabut undi, boleh naik duduk dengan Nabi. Kalau Nabi bagi nasihat, itu bonus. Kalau Nabi tak bercakap apa, boleh naik duduk berkembang badan dengan Nabi pun, Allah tak tahu nak apa. Nabi pilih Usamah bin Zaid naik duduk belakang dia. Dah sampai dah di Muzdalifah. Daripada Muzdalifah nak pergi Mina, Nabi ambil pula Al-Fadal, sepupu dia, naik pula satu sama dengan Nabi atas kenderaan masa nak pergi ke Mina. Siapa dapat Nabi tunjuk tu, pengsan. Terkejut Nabi pilih dia tu. Habis. Macam mana seronoknya Abu Ayyub Al-Ansari apabila Nabi sampai di Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi sampai di Madinah, semua orang nak Nabi duduk rumah mereka. Tiba-tiba Nabi lepas unta-unta pilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi tu, aku duduk rumah Abu. Macam mana seronok Abu Ayyub masa tu. Abang nak apa semua lagi. Kalau Nabi kata nak duduk rumah aku dengan syarat aku ada apa aku bagi kat orang, aku bagi. Janji dia main duduk rumah aku. Tuan-tuan, macam mana kita nak gambarkan sahabat seronok ni dengan Nabi SAW ni macam mana? Begitu keadaan dia. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab bila dia dah jadi khalifah ni, Abdullah bin Abbas ni tak jauh pada dia lah. Majlis apa pun dia bawa Abdullah bin Abbas ni. Dan jadilah kerana alimnya itu sentiasa didudukkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab di sisinya. Oleh kerana menggunakan pengetahuan dan buah fikirannya, maka tiap-tiap sesuatu perkara ataupun sesuatu masalah ditanya akan dia. Umar pula ambil pandangan Abdullah bin Abbas ni walaupun budak muda. Umar ambil pandangan dia. Umar boleh dah kalau nak buat keputusan dengan ilmu, dengan apa yang ada ke dia, cukup dah. Tapi dah, dia tunjuk dia hormat budak ni, dia tunjuk dia sayang ke budak ni, dia tanya budak ni nak kata apa. Sehinggalah setengah daripada sahabat-sahabat muda yang lainnya berkata, mengapalah engkau ya Amirul Mukminin didudukkan dia dekat dengan kau? Ada hak jelas pula sikit. Ambo spesial bang mana lah sampai apa-apa cari Ibnu Abbas, apa-apa cari Ibnu Abbas. Awak kami ni bahasa kecil hati, bahasa jauh hati. Dan beberapa daripada sahabat Rasulullah SAW boleh duduk lebih aula berhampiran dengan kau. Hak depa muda-muda ni kata yang duk ambil dia ni buat apa nu, sahabat Nabi hak tua-tua hak lagi lama hidup nu hak nu, pasal apa tak ambil depa nu, pasal apa yang pi ambil Abdullah bin Abbas ni. Maka tu ni dia taklah dalam masyarakat manusia benda ni jadi. Pasal apa ambil dia ni bukan tua sangat lagi, ambil lah orang tua-tua ada banyak. Kan Sayyidina Umar Al-Khattab pernah
Ditanya macam tu, dia berjawab balik. Dia kata kalau tua dia ambil kira, dia kata aku pun tak boleh jadi khalifah, ada lagi tua pada aku. Kalau lah dikira hak tu faktor paling utama, dia kata aku tak boleh jadi khalifah, hak tua pada aku duduk dah mana. Bukan itu faktor utama, dia kata. Baik. Maka marilah padukan siapa lebih ilmu. Maka siapa yang lebih daripada ilmunya, maka ialah yang lebih aula hampir dengan aku. Umar pernah sampai cabar macam tu. Bila orang tak puas hati, dia duk bagi lebih keistimewaan kepada Ibnu Abbas. Umar sampai bagi open cabaran yang terbuka. Okey, dia kata macam ni. Mai sini, siapa yang berasa dia lebih ilmu daripada Abdullah bin Abbas, tampil ke depan. Kalau ternyata dia lebih berilmu daripada Abdullah bin Abbas, aku tak ada masalah. Aku boleh ambil dia duduk sebelah aku. Tak ada siapa orang ni. Komplain ramai lah ni. Bila pergi ke depan dia, buat kata ni leceh nak kata. Nampak tuan-tuan? Nak abang kata manusia ni, sampai bila pun kita tak boleh bagi puas hati semua. Sampai bila pun. Kita tak akan dapat satu keadaan di mana kita boleh bagi semua orang puas hati. Tak akan dapat keadaan tu. Sentiasa akan ada orang tak puas hati. Begitu. Nabi SAW dulu pun begitu. Zaman para sahabat khulafa ar-rasyidin pun begitu. Tak boleh nak jadikan semua orang puas hati pada zaman itu. Tak boleh. Akan ada orang yang tak puas hati. Baik. Dia kata supaya segera aku dapat apa buat faedah hukum Allah dan hukum daripada Rasulullah SAW daripadanya. Maka inilah sebab berkata Ibnu Abbas di dalam hadisnya pada masalah tadi, bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab itu satu orang yang amat kasih dan sayang kepada dia. Itulah sebab Abdullah bin Abbas kata, kenapa aku kata Umar Al-Khattab cukup sayang dekat aku. Jangan siapa main nak buat apa kat aku, dia duduk depan, dia jadi galang ganti, dia pertahankan aku. Mana mungkin aku lupa kepada Umar Al-Khattab ini. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah lepas ini kita sambung. Bulan depan tak ada kuliah, bulan 1 bulan. Bulan Januari pula insyaAllah. Panjang umur, kita sambung bulan Januari. Lepas ni insyaAllah kita masuk bab maja'a fi salah ba'dal 'asr. Cerita tentang sembahyang selepas asar. Dia nak cerita hadis tadi kita sebut, kata Nabi SAW dia terlepas ba'diyah zuhur. Dengan kerana ada urusan, dia terlepas ba'diyah zuhur. Lepas sembahyang asar, Nabi buat qada kepada ba'diyah zuhur. Maka dia akan main di bawah tajuk yang kita akan baca insyaAllah pada bulan yang akan datang, bulan 1 nanti. Kemudian dia akan main pula satu tajuk yang disensasikan oleh beberapa pihak. Yang disensasikan oleh beberapa pihak, iaitu bab fi salah qabla al-maghrib. Cerita sembahyang qabliyah maghrib. Sembahyang qabliyah maghrib. Jadi ada tak ada sembahyang qabliyah maghrib? Benda ni kecil tapi kadang-kadang menjadi sensasi. Ada pihak dia buat juga qabliyah maghrib. Ada pihak dia berpegang kata tak ada qabliyah maghrib. Dia berpegang kata tak ada. Itu masalah. Kan so apabila orang buat qabliyah maghrib ni, dia jadi nak marah, dia jadi macam tak puas hati, dia jadi sampai ke tahap main tanya ni, ustaz saya nak tanya ni, tu depa duk sembahyang apa tu? Kita kata qabliyah maghrib lah. Tak ada ke qabliyah maghrib? InsyaAllah bulan 1 kita baca. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Kalau ada, hadisnya bagaimana? Apa status hadis itu? Bolehkah kita berpegang dan beramal dengan hadis itu? Okey? Dan kesimpulan kepada ulama-ulama hadis, boleh tak boleh buat qabliyah maghrib? InsyaAllah kita akan baca dalam kuliah bulan 1. Penting tuan-tuan, kita bertentang buang masa bagi ceria rengkung buat apa? Lebih baiklah kita belajar dan kita tahu punca dia. Punca dia apa? Kenapa timbul persoalan begitu begini? Bila kita baca, baru kita nampak penjelasan dia. Rupanya ada bunyi cerita dia yang aku pun tak faham selama ni. Kan? Jadi kita tuan-tuan, biarlah kita ni apapun kita dalam keadaan kita tahu. Kita buat tu pasal apa, dan kalau kita tak buat pasal apa. Dan kalau kita memilih untuk tak buat, wajarkah kita kata orang yang buat itu salah? Kita belajar, barulah kita jumpa punca dia insyaAllah. Lepas dia main lagi satu tajuk,
Jadi gezer saja, tak ada apa. Gezer. Dia kata, ma jaa fi man adraka raka'atan min al-'asri qabla an taghrub asy-syams. Ini cerita Syekh tidur lepas lepas Zuhur. Tidur 6.50 baru jaga. 10 minit lagi nak masuk maghrib. 10 minit lagi nak masuk maghrib. Masa manyau tolak 5 minit. Duk manyau ni nak maghrib kan, nak subuh kan, nak maghrib kan 5 minit dah. Tinggal lagi 5 minit nak masuk maghrib. Tinggal lagi 5 minit baru bini dia mai kata, abang, ni nak masuk maghrib dah, abang mai asar ada lagi. Baru maghrib kan, bukan subuh. Maghrib abang. Tidur waktu-waktu ni orang boleh jadi gila tau, bini kata gitu. Dia dengar gila, dia lompat masuk kancah. Masuk ambil ayat semayang, bumrah, semayang asar. Allahu Akbar. Semayang asar 4 rakaat. Rakaat rakaat pertama, Allahu Akbar kok, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi dah maghrib masuk dah. Dia hanya dapat 1 rakaat dalam waktu. Semayang asar dia 1 rakaat saja dalam waktu. Lepas dah masuk waktu maghrib. Tajuk yang akan datang ni cerita pasal orang yang hanya mendapat rakaatan minal 'asr. 1 rakaat aja dia dapat dalam waktu. Lepas tu masuk waktu maghrib. Apa jadi dekat Syekh ni? Adakah dia nak kena cuk tengah semayang tu? Kan? Dia dah rokok dah sampai Allah bunyi azan. Allah menyebut berhenti tepuk tangan. Ataupun dia terus juga dah. Ataupun macam mana? Banyak enggak? Banyak benda. Kan? Cerita lagi dia panjang pula. Kan? Jadi kita insya-Allah minta Allah bagi kat kita sihat, minta Allah bagi kat kita masa, minta Allah bagi dekat kita hidayah. Ramai orang sihat, ramai orang ada masa tapi tak berasa nak mengaji. Ramai. Sihat, Tuhan bagi sihat, alhamdulillah, cukup sihat. Masa berlambat-lambat masa lapang dia. Tapi tak mau mengaji. Dan minta Tuhan bagi kita sihat, Tuhan bagi kat kita masa, tak sibuk sangat. Tuhan bagi dekat kita hidayah. Kita nak main mengaji. Bukan nak tunjuk pandai ke orang. Ngaji habuan kita. Sekali mengaji dapat 5 benda baru. Sekali mengaji tambah lagi 5 benda baru. Semakin duk tambah benda baru, semakin kita rasa kecil sangat kita di depan Allah. Tak banyak mana pun pengetahuannya ada kat kita. Semakin tawaduk. Mudah-mudahan semakin tawaduk Tuhan bagi kat kita. Semakin tawaduk, semakin berasa, aku banyak lagi nak kena belajar. Hak mana dah dapat, dah belajar tu, stres buat pula. Stres. Tak mesti 10 kita tahu, 10 kita nak buat. Terdaya kita berapa? 10 benda kita tahu, terdaya kita buat 2 dulu, tak apa, buat 2 dulu. Boleh tambah 3. Boleh tambah 4. Doa lagi kepada Allah, minta Allah bagi dekat kita nampak kebenaran itu, kebenaran dan kekuatan untuk kita nak laksanakan kebenaran itu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran itu sebagai satu benda benar. Kita tengok kebenaran, kita terima ini kebenaran. Warzuqna ittiba'ah, dan berilah zuk kepada kita untuk nak ikut kebenaran itu. Kadang-kadang kita tak ada zuk. Kita tahu benda tu betul, tapi nak ikut tak larat. Kita minta dekat Tuhan. Banyak benda tuan kita nak kena minta, banyak benda selain daripada nak minta ampun. Yang tu tak boleh tinggal. Tiap-tiap kali lepas semayang, tiap-tiap kali kita dapat masa mustajab doa, tiap-tiap kali kita sampai di tempat yang katanya mustajab doa, hak satu kita tak boleh tinggal ni apa dia? Minta ampun dosa. Hak tu satu tak boleh tinggal. Minta ampun dosa. Lebih pada tu kita nak minta apa? Nak minta Allah kekalkan kita dalam hidayah, nak minta Allah bagi kita sihat, nak minta banyak benda kita nak minta kepada Allah. Itu sebab orang-orang alim dulu, dia tulis kitab lah, dia tulis Al-Faqir ilallah. Tulis kitab tu dia punya terbaik. Last dia tulis Al-Faqir ilallah. Dia rasa dia faqir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tu ilmu dia boleh buat. Dia rasa dia faqir di sisi Allah. Kita apa pun tak ada. Kita dah berasa kita ni lebih mana. Nah, saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan semua. Pakat-pakat saling doa. Tuan-tuan doa saya jadi elok, saya doa tuan-tuan jadi elok. Allah bagi dekat kita semua yang elok-elok. Mudah-mudahan apa yang Allah janji kebaikan itu jadi hak kita. Nah, wallahu a'lam.
yang baik daripada Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.